Assalamualaikum dan selamat pagi pada semua. Baik, pagi ni saya ada kesempatan untuk kita berbual lagi berkaitan dengan bedah buku baru. Dan Alhamdulillah saya baru je menerima sebuah lagi buku yang bertajuk Policies and Politics in Malaysian Education. Ini buku yang ditulis oleh Dr. Cynthia Joseph. Dan buku ini saya beli di Amazon. Baik, menariknya buku ni, buku ni harga dia adalah 149 US dollar, campur dengan postage dan sebagainya menjadi 160 US dollar. Dan kalau di Kinokuniya harganya adalah RM632. Jadi kalau di Amazon pun lebih kurang begitulah, harganya RM630. Dicampur dengan poster menjadi RM650. Walau bagaimanapun di Kinokuniya buku ni dah kehabisan stok. Baik, ya mahal, buku yang agak mahal untuk dibaca oleh publiknya, oleh awam-awam. Mungkin kita punya harapan supaya harga-harga buku kita ni menjadi lebih murah untuk diakses oleh ramai rakyat untuk memahami tentang pendidikan di Malaysia. Baik, buku ini adalah sebuah buku inilah buku yang terakhir oleh Cynthia Joseph. Beliau meninggal dunia ketika buku ini dalam proses diterbitkan. Dan dalam buku ini ada sebanyak 230 halaman. Dan dalam buku ini ada beberapa isu yang telah dibincangkan berkaitan dengan polisi dan politik in Malaysia education dan pendidikan di Malaysia. Antaranya dibincangkan dengan landscape polisi education daripada zaman kolonial, kemudian pendidikan dan etnik. Kita tahu di Malaysia ni isu etnik adalah salah satu isu yang paling utama dalam membincangkan tentang pendidikan. Kemudian ada juga bincangkan tentang pendidikan Islam di Malaysia, sejarahnya, perkembangannya dan sejauh mana pendidikan Islam itu mengakar umbi di dalam masyarakat dan juga di dalam polisi-polisi pendidikan, khususnya dalam PPPM ataupun Plan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Kemudian dibincang juga tentang kemiskinan dan pendidikan rendah, khususnya di kalangan masyarakat orang asli. Kita tahu ini adalah isu yang juga selalu dibangkitkan tetapi tidak begitu mendapat perhatian sewajarnya berkaitan dengan kanak-kanak orang asli yang ketinggalan dalam ruang pendidikan. Kemudian dibincangkan juga isu MARA, sekolah MRSM, bagaimana MARA membiayai dan juga menyediakan pendidikan untuk golongan bumi putera khususnya. Begitu juga dengan pendidikan tinggi, beberapa isu pendidikan tinggi dari sisi polisi. Dan yang saya nak sebut ataupun nak bincangkan dalam perbincangan kita ini adalah satu bab, iaitu bab yang terakhir yang berkaitan dengan wujudnya keperluan untuk kita melihat sistem pendidikan ini disentraliskan ataupun dinyah pusatkan. Baik, ini satu isu yang pada saya adalah isu yang baru, terutamanya bila kita sudah merasai ataupun melalui pengalaman pandemik ini, kita dapat melihat bahawa centralisation ataupun pemusatan kuasa mentadbir sistem pendidikan ini nampaknya tidak begitu berkesan untuk menjadikan sistem pendidikan kita lebih baik. Kita memerlukan wacana ataupun pemikiran baru kepada bagaimana untuk meningkatkan keberkesanan sistem pendidikan kita dengan melakukan nyah pusat ataupun decentralisation. Ini isu yang saya fikir harus difahami oleh masyarakat bahawa kebanyakan negara di dunia yang mempunyai sistem pendidikan yang berkualiti tinggi, mereka telah pun menyah pusatkan sebahagian besar daripada kuasa-kuasa di peringkat pusat kepada pihak sekolah, di mana pengetua-pengetua diberi peluang dan peranan yang lebih besar, guru-guru diberi peluang dan peranan yang lebih besar. Ibu bapa juga diajak bersekali dalam membuat keputusan-keputusan penting dalam pendidikan untuk anak-anak mereka. Jadi di Malaysia kita belum lagi melalui proses nyah pusat ini. Kita masih lagi menganggap bahawa urusan pendidikan ini adalah urusan di pusat, di Putrajaya khususnya, di Kementerian Pelajaran terutamanya. Dan kita melihat bahawa hanya
pemimpin-pemimpin dan penggubah kurikulum ataupun penggubah pendidikan sahaja yang memberi peranan besar dalam menyusun ataupun merancang sistem pendidikan negara. Saya fikir inilah satu keperluan untuk masyarakat Malaysia melihat tentang isu nyoh pusat ini, nyoh decentralisation ini. Saya bagi contoh bagaimana apabila masa pandemik ini kita lihat di peringkat pusat semua sekolah ditutup atas alasan kesihatan awam. Tetapi kita juga lihat bahawa banyak sekolah-sekolah, khususnya sekolah-sekolah di kawasan pendalaman dan juga sekolah di luar bandar, yang mereka berada dalam zon hijau semenjak daripada awal pandemik ini juga tidak bersekolah. Sedangkan mereka ini adalah kumpulan yang sebenarnya boleh bersekolah sebabkan mereka tidak terdedah kepada isu pandemik. Tentulah dengan SOP yang ketat. Tetapi disebabkan oleh kebanyakan kawasan bandar mengalami masalah pandemik COVID-19, akhirnya apa yang dibuat oleh pusat adalah menutup semua sekolah. Sedangkan menutup semua sekolah ini memberi kelebihan kepada pelajar-pelajar di bandar, tetapi kita tahu bahawa kebanyakan dan hampir keseluruhan pelajar-pelajar di pendalaman dan luar bandar mengalami masalah untuk akses kepada pengajaran dan pembelajaran atas talian. Jadi di sini kita sudah nampak bahawa pemusatan kuasa itu sendiri telah menghalang segolongan pelajar-pelajar yang tidak berhadapan dengan isu pandemik ini terpaksa menghadapi isu yang sama seperti sekolah-sekolah di kawasan bandar yang berhadapan dengan masalah pandemik. Jadi kita nampaknya lebih mendahulukan pelajar-pelajar yang tinggal di bandar, pelajar-pelajar yang mempunyai sistem pendidikan yang baik, di kemudahan yang baik di bandar, tetapi kita membelakangkan kebajikan dan juga akses pendidikan kepada pelajar-pelajar di kawasan pendalaman dan luar bandar. Jadi kerana bandar menghadapi masalah pandemik, zon merah, maka seluruh sekolah di Malaysia ditutup. Sedangkan di kawasan-kawasan yang zon hijau, mereka tidak berhadapan dengan isu pandemik. Tentulah dengan SOP yang tinggi mereka harus ikut. Sepatutnya sekolah masih boleh dibuka lagi seperti biasa dengan kaedah-kaedah dan tata cara yang mendapat bimbingan dan juga panduan daripada pejabat kesihatan daerah. Jadi mengapa sekolah di kawasan pedalaman ditutup? Kerana sekolah di bandar ditutup. Tetapi sekolah di bandar mempunyai kelebihan untuk akses kepada pembelajaran atas talian. Manakala pembelajaran di luar bandar dan pendalaman khususnya tidak mempunyai akses pembelajaran atas talian. Jadi asas kepada isu ini adalah pemusatan kuasa, di mana pihak yang membuat keputusan itu adalah pihak di peringkat pusat. Sedangkan kalau kita memberi ruang untuk sekolah-sekolah ataupun negeri, pejabat pendidikan negeri, jabatan pendidikan negeri membuat keputusan ataupun pejabat pendidikan daerah untuk membuat keputusan sama ada sebuah sekolah itu dibuka atau ditutup dengan pengesahan daripada pusat kesihatan daerah ataupun pejabat kesihatan negeri, maka kita sebenarnya boleh menguruskan sistem pendidikan kita dengan lebih baik dan berkesan sesuai dengan keperluan-keperluan setempat. Jadi itu adalah salah satu isu yang kita lihat bagaimana nyoh pusat ni dapat meningkatkan keberkesanan sistem pendidikan kita. Dan tentulah dalam bab nyoh pusat itu, decentralisation itu kita dapati bahawa penulis membicarakan bahawa pemusatan kuasa ataupun centralization of pendidikan ini adalah warisan daripada penjajah. Penjajah yang ingin supaya satu sistem pendidikan yang dipusatkan di bawah kuasa mereka, supaya mereka boleh mengaturkan, mengurus, memantau dan mengawal anak-anak yang belajar di sekolah-sekolah di seluruh tanah Melayu ketika itu. Jadi kita tahu dasar penjajah adalah untuk mengawal dan memantau, untuk memastikan bahawa anak-anak masyarakat di tanah jajahan mereka mengikuti dan mematuhi peraturan dasar penjajah. Tapi apabila kita sudah merdeka, kita nampaknya masih terus mengekalkan warisan ini, sedangkan kita tahu bahawa yang terbaik untuk anak-anak kita adalah
membenarkan pihak sekolah, pihak guru, pihak bapa untuk terlibat sama sebagai ejen yang aktif dalam memastikan kelangsungan kualiti pendidikan untuk anak-anak mereka di peringkat sekolah. Jadi ini salah satu buku yang pada saya mencabar kita untuk melihat semula sistem dan pemikiran kita tentang pendidikan. Dan kalau kita ingin membawa sistem pendidikan kita menjadi lebih baik, lebih berkualiti, lebih menyeluruh, lebih mengakar umbi dalam masyarakat, maka salah satu perkara yang harus diteliti, yang harus diwacanakan, yang harus dibincangkan, yang harus dibawa ke tengah ke dalam masyarakat adalah bagaimana kita dapat melakukan decentralization pendidikan ini dan tidak lagi melihat bahawa hanya peringkat pusat saja membuat keputusan-keputusan penting kepada sistem pendidikan negara. Begitu juga dengan pemusatan kewangan untuk pendidikan. Hari ini yang membuat keputusan untuk mengagihkan wang kewangan dan sebagainya itu di peringkat pusat. Sedangkan kita tahu bahawa pihak sekolah yang lebih mengetahui dan memahami akan keperluan peruntukan yang terbaik untuk anak-anak mereka di sekolah. Jadi saya fikir dalam kita melangkah kepada pendidikan era 4IR, masyarakat yang mementingkan soal-soal pembangunan anak-anak, kualiti pendidikan. Jadi salah satu perkara asas, perkara pokok yang harus dibentangkan dan diteliti secara lebih mendalam adalah untuk melakukan decentralization pendidikan. Jadi selagi mana decentralization pendidikan itu tidak diwacanakan dan tidak diteliti dan difahami oleh kerajaan, oleh masyarakat, jadi saya fikir kita tidak banyak berubah. Kita akan kekal seperti ini dan kita terpaksa menunggu satu masa yang lebih panjang untuk menghasilkan sistem pendidikan yang betul-betul memenuhi kehendak, keperluan rakyat mengikut kawasan, wilayah dan sebagainya. Saya fikir ini satu buku yang baik, cumanya harganya agak mahal, RM632. Mungkin buku ini boleh menjadi satu wacana asas kepada pakar-pakar pendidikan, penggubal pendidikan, pemimpin-pemimpin pendidikan untuk melihat semula apa yang sedang kita lakukan dalam sistem pendidikan kita dan apa yang boleh kita tambah baik dalam sistem pendidikan kita. Kita mungkin mempunyai perancangan yang terbaik, kita mungkin mempunyai idea yang terbaik, tetapi kalau idea itu hanya dipusatkan pada satu pihak dan tidak dilibat uruskan secara aktif dengan pihak-pihak di peringkat bawah, saya fikir sistem dan perancangan pendidikan yang ada itu akan cantik di atas kertas, tapi apabila dilaksanakan dia tidak mendapat sambutan yang baik di kalangan ahli masyarakat. Baik, terima kasih. Boleh dapatkan buku ini. Saya ingat di Kinokuniya sudah tidak ada stok, tapi di Amazon masih ada lagi. Dan kepada yang berminat boleh komen dan boleh kita bincang secara maya tentang apakah rupa bentuk polisi pendidikan yang sepatutnya bagi negara kita untuk tempoh 10-20 tahun akan datang. Terima kasih.